سيدنا محمد لا إله إلا الشرفات والرجال. الحمد لله القائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الدين عند الله الإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ونبيه ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون
Muslimin sidang jemaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita meninggalkan kemaksiatan kepada Allah dengan meningkatkan iman dan taqwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Laksanakan segala titah perintah Allah serta menjauhi segala tegahan Allah. Hanya dengan taqwa yang sebenar-benar dan iman dalam hati kita yang teguh dapat menjadikan kita seorang hamba Allah yang berjaya di dunia, insya-Allah berjaya di akhirat. Mimbar Jumaat pada hari ini akan membicarakan khutbah yang bertajuk Islam menolak fahaman pluralisme agama. Bolehkah agaknya kita sebagai seorang yang berakal waras, sehat menerima bahawa semua agama adalah sama? Samakah agama wahyu dengan agama dicipta manusia di bumi ini? Adakah sama agama yang penganutnya mengesakan Allah dan mentaati suruhan Allah dengan agama yang penganutnya mensyirikkan Allah dan bermaksiat kepada Allah? Muslimin yang dirahmati Allah, di zaman kini ada usaha-usaha pihak tertentu untuk menyamaratakan semua agama. Di negara kita di Malaysia sudah sampai tahap satu yang membimbangkan, terutama anak-anak muda kita yang cetek ilmu agama mereka. Mereka berusaha memasukkan elemen-elemen agama lain selain Islam juga adalah benar, walaupun agama itu mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Pemikiran ini sudah pastinya sesat dan dipanggil sebagai pluralisme agama. Pemikiran sebegini sudah tentu akan membawa keraguan kepada umat manusia, lebih-lebih lagi kita sebagai penganut Islam. Jika semua agama adalah benar, sudah pasti kita boleh menganut mana-mana agama sahaja yang kita sukai, kerana tujuannya adalah sama. Mereka mengatakan iaitu mengabdikan diri kepada Tuhan. Sama sahaja Tuhan, mereka berkata, dan pengakhiran yang baik. Semua orang baik masuk syurga, semua orang yang tidak baik akan masuk ke neraka. Mana-mana sahaja agama adalah sama bagi mereka. Di negara kita khususnya, golongan yang menganut pemikiran sesat ini membawa beberapa isu seperti penubuhan Suruhanjaya Antara Agama atau IFC, kebebasan beragama, perkongsian perayaan dan acara keagamaan dan tuntutan menggunakan kalimah Allah oleh penganut bukan Islam. Kewujudan ajaran ini adalah satu ajaran yang sesat. Contohnya, kerajaan langit oleh Ayah Pin juga bertitik tolak dari pemikiran sebegini. Berdasarkan fatwa yang telah diwartakan oleh Kerajaan Negeri Selangor pada tanggal 31 Januari 2014, fahaman pluralisme agama adalah sesat dan menyeleweng daripada ajaran Islam. Bagi umat Islam yang berpegang pada fahaman ini, hendaklah segera bertaubat dan segera kembali semula ke jalan Islam. Oleh itu, golongan ini hendaklah kita jauhi dan menolak pemikiran mereka supaya kita tidak tergelincir di dalam kesesatan yang nyata. Hadirin jemaat yang dirahmati Allah, perlu ditegaskan di sini bahawa Islam adalah satu-satunya agama yang benar. Kita perlu yakin agama wahyu yang benar-benar datang daripada Allah Subhanahu wa taala hanyalah Islam. Dan Islam telah sempurna. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam suratul Maidah ayat yang ketiga, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kamu agama kamu, dan aku telah cukupkan nikmatku ke atas kamu, dan aku telah redha Islam itu menjadi agama kamu. Sebagai agama yang diterima dan diredai oleh Allah, ada beberapa perkara yang membezakannya dengan agama-agama yang tidak diterima oleh Allah. Di antaranya adalah rukun Islam yang wajib kita laksanakan sebagai umat Islam. Dalam sebuah hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Jibril alaihi salam, apakah itu Islam? Maka baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Al-Islamu an ta'budallah wa la tusyrika bihi syai'a wa tuqimas salah wa tu'tiyaz zakah al-mafruḍah wa tasuma Ramadan. Islam adalah engkau menyembah Allah dan tidak mempersekutukan sesuatu dengan Allah, mendirikan salat, mengeluarkan zakat yang wajib dan berpuasa pada bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bagi mereka yang mencari agama selain Islam pula, Allah Subhanahu wa taala sekali-kali tidak akan menerimanya dan segala amalan yang dilakukan adalah sia-sia belaka. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan sesiapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima daripadanya dan ia pada hari kiamat kelak akan menjadi dari golongan yang rugi. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah, Islam tidak menolak sikap toleransi sesama penganut agama lain. Nabi SAW telah mempraktikkan amalan toleransi bersama penganut agama lain lebih daripada 1400 tahun yang lalu. Seperti mana yang tertakluk dalam Piagam Madinah. Baginda sebagai pesuruh Allah Subhanahu wa taala dan seorang ketua negara telah menunjukkan suri teladan yang terbaik dalam soal toleransi beragama. Namun perlu diingat bahawa toleransi ini bukanlah bermakna kita perlu menyamaratakan semua agama. Islam juga tidak pernah melarang umatnya untuk berbuat baik dan berlaku adil. Bahkan itulah yang Islam suruh dan tuntut, walaupun kepada mereka yang berlainan agama. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Mumtahanah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak sekali-kali melarang kamu daripada berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang yang tidak memerangi kamu kerana agama kamu dan tidak mengeluarkan kamu dari kampung halaman kamu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala kasih kepada orang-orang yang berlaku adil. Muslimin jemaat yang dirahmati Allah, mengakhiri khutbah ini, ambillah pengajaran daripadanya agar dapat dijadikan pedoman dalam kehidupan harian kita. Yang pertama, kita sebagai umat Islam, yakinlah bahawa sesungguhnya Islam sahaja agama yang benar dan Islam sahajalah yang membenarkan cara hidup yang perlu, kerana Islam itu adalah satu cara hidup yang perlu kita ikut seluruhnya, seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Masuklah kamu semua ke dalam Islam secara keseluruhan. Bukan kita amalkan sedikit-sedikit sahaja, tetapi amalkan adalah Islam dalam seluruh kehidupan kita. Yang kedua, kita sebagai umat Islam hendaklah menolak pemikiran sesat yang cuba untuk menyamaratakan semua agama. Ketiga, kita sebagai umat Islam hendaklah berpegang teguh dengan agama Islam dan mengamalkan segala ajarannya. Dan yang terakhir, kita perlu cakna dengan keadaan di sekeliling kita. Ambillah tahu, kalau anak-anak muda kita sudah terpengaruh dengan ideologi-ideologi yang sesat, yang boleh membawa mereka keluar daripada Islam. Na'udzubillahi min zalik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam agama Islam dengan mematuhi secara keseluruhan segala hukum di dalam Islam itu, dan janganlah kamu menurut jejak langkah syaitan, kerana syaitan itu adalah musuh yang terang lagi nyata bagi kamu. Suratul Baqarah ayat 208. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين ورزقنا من الطيبات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah, sekali lagi khatib ingin mengingatkan supaya sama-samalah kita sentiasa bertakwa kepada Allah dengan mengawasi diri dan keluarga kita daripada perbuatan keji dan maksiat. Dan dalam masa yang sama kita terus berdoa agar seluruh negara kita sentiasa dirahmati dan dilindungi dari segala bentuk ancaman serta penularan wabak khususnya COVID-19 ini. Mudah-mudahan Allah akan menggolongkan kita dalam hamba-hamba Allah yang sentiasa bersabar ketika menempuh segala penyakit yang menimpa, berdisiplin dengan sentiasa mematuhi SOP dan ambillah pengajaran atas apa yang telah berlaku. Berhati-hati dan beringatlah selalu walau kita diberi kebebasan untuk bergerak kerana negara kita masih lagi memerangi wabak COVID-19 demi keselamatan diri kita serta masyarakat keseluruhannya. Bagi yang terkesan dengan wabak ini, janganlah mengambil jalan mudah dengan memudaratkan dan menyakiti diri sendiri. Kita mestilah menjadi seorang hamba Allah yang berjiwa besar, sabar dengan setiap ujian dan kuat mental serta fizikal, dan sentiasa taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita memperbanyakkan selawat di hari yang mulia ini kepada junjungan besar kita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana perintah Allah dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidil mursalin wa radallahumma an ashabihi wa qarabatihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين في كل مكان وفي كل زمان، وخصوصا في فلسطين وسوريا وغير بلاد المسلمين، وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، وانصرنا على القوم الكافرين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بنبيك الأمين، ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تحفظ بعين عنايتك الربانية وبحفظ وقايتك الصمدانية جلالة ملكنا المعظم سلطان سلانغور سلطان شرف الدين إدريس شاه الحاج ابن المرحوم سلطان صلاح الدين عبد العزيز شاه الحاج. اللهم أدم العون والهداية والتوفيق والصحة والسلامة منك لولي عهد سلانغور تنكو أمير شاه ابن سلطان شرف الدين إدريس شاه الحاج في أمن وصلاح وعافية بمنك وكرامك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعطي أمرهما مصلحين للموظفين والرعية والبلاد وبلغ مقاصدهما لطريق الهدى والرشاد. Ya Allah, Engkaulah Tuhan yang Maha Berkuasa. Kami memanjatkan setinggi-tinggi syukur kehadrat-Mu yang telah mengurniakan rahmat dan keberkatan kepada negeri ini yang terus sejahtera dan maju serta rakyatnya bersatu padu di bawah naungan pimpinan raja kami sebagai ketua Islam di negeri ini. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang sentiasa meninggikan kalimah dan agama-Mu serta sayangkan Islam. Hindarilah kami dari kelompok dan golongan yang suka mencela, mencaci serta membenci agama-Mu, Ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah petunjuk kepada kami untuk mendirikan salat fardu 5 waktu secara berjamaah di rumah-rumah-Mu, Ya Allah. Menunaikan zakat melalui lembaga zakat Selangor khususnya. Mewakafkan harta melalui Perbadanan Wakaf Selangor dan menginfakkan harta pada tabung infak jariah umat Islam Selangor dan kepada anak-anak yatim melalui Yayasan Islam Darul Ihsan. Allahumma ya dafi'al bala, ya Allah, wahai Tuhan yang menolak segala bala, idfa' anna hadzal waba wal bala wal marad wasyada'id wal mihan bilutfika ya latif innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah,
Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Dirikan solat.